Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan kita punya topik hari ni berkaitan dengan peta minda. Jadi sebab kita dah cuti selama 1 minggu. Okey, jadi kita akan recall balik tajuk sebelum peta minda, iaitu kita telah bincangkan berkaitan dengan brainstorm ataupun kita kenali sebagai sumbangsaran. Okay. Adalah banyak kan nama sumbangsaran, brainstorm, pecah minda, perah otak, pencambah fikiran. Okey, baik. Jadi siapa masih ingat lagi siapa yang mengasaskan sumbangsaran ni? Ada tak siapa yang nak cuba? Saya Sir. Okey, Sarah Alia, siapa? Alex Osborne. Okey, Alex Osborne. Okey, baik. Betul. Jadi Alex Osborne dia telah mengasas ataupun menemukan sumbangsaran ni ataupun brainstorm ni melalui buku dia yang bertajuk Applied Imagination. Tapi sebelum buku tu memang dah ada dah, cuma dia tidak meluas lah. Mungkin dia tahu ataupun dia di orang sekitar Alex Osborne je lah. Maksudnya bila dia dah tulis buku sumbangsaran tu, buku Applied Imagination tu, jadi kaedah sumbangsaran tu dia diperluas, maksudnya dia disebar ke orang lain. Okey, baik. Okey, ada orang baru masuk. Syamin Farhani. Okey, baik. Jadi sebenarnya sumbangsaran ni dia ada beberapa peraturan dia lah, dan kaedah sumbangsaran ni dia lebih sesuai untuk kita gunakan sebagai aktiviti berkumpulan. Jadi kalau kita gunakan secara individu, benda tu dia kurang sesuai lah. Okay. Antara peraturan dalam sumbangsaran ni yang kamu kena ingat, sebarang idea boleh diterima. Lepas tu setiap ahli ni dia kena aktif dalam memberi seberapa maklumat yang kita boleh dapat, dan juga kita ni tidak boleh untuk nak mengkritik sebarang idea. Dan idea-idea yang telah kita nyatakan tu dia perlu secara spontan. Okay. Itu antara peraturan dalam sumbangsaran lah. Okay. Lepas tu dalam topik sumbangsaran juga kita telah membincangkan mengenai macam mana cara untuk nak mencabarkan minda menurut pada pandangan Dr. Tengku Asmadi. Dr. Tengku Asmadi ni sebenarnya dia adalah seorang pakar motivasi lah, dia macam Fadilah Kamsah. Cuma mungkin kalau kamu tak kenal, sebab dia tak berapa, dia popular, tapi mungkin dia masa zaman tu kamu kecil-kecil lagi kot, macam tu. Tapi dulu adalah Dr. Tengku Asmadi, dia ada buat buku. Okay, jadi dia ada senaraikan lebih kurang 7. Okay, antaranya mula-mula kena kenal pasti masalah, lepas tu kita kena membina soalan ataupun sediakan soalan. Lepas tu dalam proses menyediakan soalan tu kita perlukan menyediakan ataupun tetapkan had masa supaya proses penyediaan soalan tu dia tidak berpanjangan. Dan seterusnya lepas kita dah tetapkan had masa untuk menyediakan soalan, kita kena mendapatkan idea. Idea tu kita boleh dapatkan melalui soalan-soalan tersebut ataupun selain daripada soalan-soalan tersebut. Okey. Dan dalam proses dapatkan idea pun ada tetapkan had masa juga. Jadi maksudnya tetapkan had masa ni dia ada 2. Satu masa menyediakan soalan, satu lagi untuk mendapatkan idea. Okey, lepas tu adanya proses selepas kita dah dapatkan idea tu, kita ada proses untuk kita nak memilih idea mana yang boleh. Dan akhir sekali adalah kita buat penilaian. Okey, itu berkaitan dengan sumbangsaran. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke topik ataupun tajuk yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan peta minda ataupun mind map. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok peta minda ni, dia punya, saya rasa semua orang tahu peta minda, tapi mungkin kita tak tahu dengan lebih mendalam lah. Okay. Jadi sebenarnya peta minda ni dia telah diperkenalkan ataupun ditemui oleh 2 orang adik-beradik, iaitu Tony Buzan dan juga Barry Buzan. Jadi Tony Buzan dan Barry Buzan ni dia adalah seorang kita kata pemikir lah macam tu. Okay. Jadi dia ada tulis satu buku yang bertajuk The Mind Map Books. Okay. Jadi dekat situlah dia menghuraikan berkaitan dengan peta minda. Jadi nanti kalau misal katalah ada soalan keluar kan,
Jadi jangan kelirulah antara peta minda dengan sumbasaran. Kalau sumbasaran ni yang mengasaskan adalah Alex Osborne. Kalau peta minda ataupun mind map ni yang memperkenalkan adalah Tony Buzan dan juga Barry Buzan. Okey. Baik. Peta minda ni kita boleh tengok contoh dia macam ni. Okey, baik. Saya nak tanya tak kisahlah siapa secara rawak. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kamu tengok dekat slide ni, apa yang kamu faham berkaitan dengan peta minda? Adakah sesiapa nak cuba? Tak ada, saya sebut lah nama sesiapa. Cara kembangkan idea. Okey, betul, dia kembangkan idea. Okey, ada lagi sesiapa? Terima kasih Atirah. Lagi? Ada tak sesiapa yang nak cuba? Okey, tak ada Okey, tak apa, saya panggil. Okey, saya nak tanya pandangan Hamizatul Wafa. Okey, apa Hamizatul Wafa nampak berdasarkan gambar ni? Ada tak Hamizatul Wafa? Ada, ada. Okey, apa yang kamu faham berkaitan dengan gambar ni? Dalam map ni ya, sir. Apa? Dalam mind map slow. ni ke, sir? Dalam mind map ni, berdasarkan mind map ni, apa yang kamu faham? Apa yang saya faham, dia kalau kita buat peta minda ni kan, sebenarnya dia lagi buat ringkas dan padat untuk kita lebih faham poin-poin dia. Okey, baik. Jadi Hamizatul Wafa kata dalam kita buat peta minda ni perlu ringkas dengan padat. Okey, betul? Okey. Baik. Saya nak tanya Sarah Alia. Okey, Sarah Alia, apa pandangan Sarah Alia berkaitan dengan gambar peta minda ni? Apa yang Sarah Alia faham? Ataupun ada poin sebalik Dia gambar? macam percambahan minda. Okey, percambahan minda. Okey. Baik. Okey, Zulfadli tak masuk lagi Tak ada Okey, saya nak tanya Idina Aisyah. Tadi Idina Aisyah baru masuk. Okey, ada ke Idina Aisyah? Ada, sir. Okey, apa yang Idina faham berkaitan dengan peta minda dekat dalam gambar yang saya tunjuk ni? Dia macam banyak berfikir. Banyak berfikir. Berfikir macam mana tu? Banyak benda yang dalam minda dia. Okey, tak apa. Percubaan yang baik. Okey, baik, tak apa. Okey, jadi kalau kita tengok kan, berdasarkan gambar ni, sebenarnya ni contoh yang Alex pula. Tony Buzan dengan Barry Buzan buat lah. Okay, jadi apa yang dia buat? Dekat sini, dia apa yang kita boleh lihat kan, contoh peta minda yang dia buat ni, dia menggunakan banyak gambar-gambar ataupun simbol-simbol. Macam contoh kalau tengok dekat sini kan, ni ada gambar apa? Yang dekat children ni macam ada gambar rumah. Lepas tu yang dekat apa? Universal ni macam ada gambar kapal terbang. Lepas tu ni macam ada gambar laptop. Jadi kita tengok apa? Satu peta minda yang baik sebenarnya kan, dia perlu adalah gambar-gambar dan juga simbol ni. Sebab peta minda ni dia sebenarnya dia lebih kepada individu. Macam kalau apa nama tu? Macam sumbasaran, 6 topik berfikir, macam apa satu lagi. Macam itu dua tu dia lebih kepada kumpulan. Tapi kalau macam peta minda ni kita boleh peribadikan lah. Jadi kita boleh buat ada gambar-gambar. Dan sebenarnya dalam peta minda ni dia lebih baik kalau kita mempelbagaikan lah. Maksudnya ada warna-warni macam ni kan. Jadi maksudnya sebab kita memperibadikan peta minda kita sendiri,
Jadi dengan kita letak gambar-gambar ni sebenarnya gambar pula. Dengan warna-warna kan, tengok ada warna biru cair lah, biru tua lah, ada hijau cair, hijau tua, ada merah. Jadi sebenarnya warna-warna ni dia boleh merangsang minda kita lah untuk lebih mudah untuk kita nak ingat. Dan biasanya kalau dalam peta minda ni, satu peta minda yang baik sebenarnya dia bermula di tengah lah. Macam contoh macam ada yang sebahagian kamu buat kan, ada yang buat peta minda dia mula daripada atas lah, mula daripada tepi, mula daripada kiri kanan bawah. Sebenarnya benda tu dia bukan tak baik, tapi macam mana cakap, sebaik-baiknya dia mula dekat tengah. Sebab apa? Sebab contoh kalau kamu mula dekat atas kan, jadi kalau kita nak mencambahkan lagi, jadi dia kadang-kadang mungkin dia akan menyebabkan kita rasa terhad. Tapi kalau kita mula kat tengah ni, kita boleh keluarkan lagi idea dia. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. Baik, ini contoh lah. Baik. Okey. Baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan peta minda ataupun what is mind map? Jadi mind map is a highly effective way of getting information in and out of your brain. Jadi maksudnya mind map ni dia adalah satu cara yang mana dia satu cara yang sangat efektif untuk kita nak mendapatkan maklumat daripada kita punya minda kita lah. Sebab itulah dia panggil sebagai mind map. Okay. Dan mind map ni ataupun peta minda ni dia adalah satu cara kreatif dan logik untuk kita ni nak membuat satu catatan dan membuat satu nota yang secara literal dengan memetakan idea kita ataupun idea anda. Jadi maksudnya kita ada banyak-banyak idea, jadi kita keluarkan melalui cara yang kreatif. Macam mana cara yang kreatif tu? Maksudnya dengan cara kita letak simbol. Tadi kan ada contoh dekat sini kan, ada simbol-simbol, ada gambar, ada simbol, ada gambar, ada warna-warna. Jadi maksudnya benda-benda tu dia adalah cara yang kreatif sebenarnya untuk kita ni nak keluarkan idea kita. Okay, baik. Okay, jadi sebenarnya setiap peta minda ni dia ada beberapa benda-benda yang biasa lah. Okay, baik. Jadi kalau kita tengok sini, they had a natural organization structure that radiate from the center and use line, symbol, word, color and image according to simple brain-friendly concept. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, sebenarnya peta minda ni dia mempunyai satu, kita kata dia adalah satu struktur yang berorganisasi. Yang mana benda tu dia memancarkan idea daripada pusat. Okay, maksud pusat kat sini dia memancarkan idea daripada tengah dengan menggunakan garis. Tadi kalau ada yang perasan tadi kan, kalau yang peta contoh gambar tadi kan, yang Tony Buzan kat tengah. Okay. Garis yang awal-awal di sekeliling Tony Buzan tu semuanya dia gunakan garis yang tebal ataupun digunakan cabang yang tebal. Okay. Berbanding apabila dia dah pecah-pecahkan cabang tersebut ataupun garis tadi, dia semakin nipis ataupun dia semakin halus. Okay. Dan digunakan juga dalam peta minda ni ada simbol, ada perkataan, ada warna dan ada gambar mengikut konsep yang mudah dan juga mesra dengan otak kita. Okey, baik. Jadi mind map ni dia convert a long list of monotonous information into a colorful, memorable and highly organized diagram that work in line with your brain natural way of doing things. Okay, jadi maksudnya kat sini peta minda ni sebenarnya dia telah mengubah satu senarai yang ataupun satu list maklumat yang sangat panjang yang mungkin orang tengok benda tu bosan ke dalam satu bentuk gambar rajah yang berwarna-warni dan dia lebih teratur dan yang mana dia boleh berfungsi untuk
otak kita bercambah lagi lah. Jelas kan? Okay. Jadi macam contoh lah, macam ada setengah orang kan, dia suka buat nota kan. Dia buat nota sebab benda ni dia ikut kepada otak lah sebenarnya kan. Kalau otak yang orang yang otak yang jenis analisis, dia suka matematik, dia sukalah buat senaraikan nota panjang kan. Tapi macam ada setengah orang dia suka otak dia adalah otak yang kreatif, jadi dia akan gunakan cara ni ataupun terminal ni untuk nak ubah satu senarai maklumat yang panjang tadi tu diubah ke dalam satu bentuk rajah yang berwarna-warni. Sebab macam ada setengah orang kalau kita tengok, kalau macam nota hitam putih, kita pun tak suka kan. Tapi macam ada setengah orang dia boleh benda tu. Dia boleh dua-dua lah, tapi ada setengah orang macam dalam nota dia tu tulisan je. Jadi tak suka lah. Jadi inilah cara untuk kita nak ubah daripada tulisan maklumat yang begitu panjang ke dalam satu bentuk yang lebih ringkas dan mudah untuk inilah kita ingat. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam peta minda ni, dia sebenarnya telah membantu untuk kita nak menghubungkan sel-sel otak kita. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat peta minda ni, kita akan berfikir macam mana kita nak buat. Dia bukanlah hanya sekadar buat saja. Okay, baik. Setakat ni ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Ada yang tak faham ke ataupun kurang jelas, boleh ke? Faham, Sir. Faham Tak ada soalan Okay, baik. Saya teruskan. Okay, sebenarnya kan kalau kita lihat peta minda ni, kita boleh umpamakan dia ataupun cara kita nak memahami dia, sebenarnya dia lebih kurang macam kita melihat satu peta bandar. Pernah tengok tak peta bandar? Pernah tak? Tengok mana-mana lah, peta bandar Kuala Lumpur ke, peta bandar Melaka ke, pernah? Peta bandar Penang ke, Georgetown, pernah? Tak pernah? Tak, Sir. Pernah? Pernah, Sir. Okey, baik. Pernah kan? Okey. Tak apa, kalau mungkin ada yang tak pernah tengok. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dalam peta bandar tu, sekejap saya tunjuk contoh. Dekat sini ada contoh. Okey, baik. Ini adalah satu peta bandar Melaka. Okey. Okey, jadi macam mana kita boleh tahu dia peta bandar Melaka? Ada siapa yang nak cuba? Wardina Ashirah. Wardina Ya, Ashirah. saya, Sir. Okay, macam mana kamu boleh tahu ini peta bandar Melaka? Sebab dekat maps tu dia dah tulis detail setiap nama-nama dekat bandar tu. Lepas tu dekat atas tu pun dah tulis Melaka. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Jadi kita boleh tengok sebab dia dah ada maklumat lah dekat dalam peta minda ni. Okay. Peta bandar Melaka ni. Okey, baik. Sebenarnya kan dekat dalam peta ni, peta bandar ni, tak kisahlah peta bandar Melaka ke ataupun peta bandaraya Kuala Lumpur ke ataupun peta Johor Bahru ke. Okay. Jadi kalau kita tengok sebenarnya dia ada persamaan ataupun kita boleh, kalau kita nak faham peta bandar ni, dia macam lebih kurang macam peta minda. Okay. Baik. Macam mana saya cakap dia lebih kurang macam peta minda ni? Okay. Tapi kalau kita tengok dekat dalam peta tadi tu kan, dia ada pusat bandar. Okay. Baik, mana-mana bandar pun kalau kita tengok ataupun mana-mana tempat, dia ada pusat bandar dia. Contohnya macam kalau Seremban kan, jadi dia ada pusat bandar Seremban. Kalau macam Port Dickson, dia ada pusat bandar Port Dickson. Apa lagi? Kalau macam Melaka, ada pusat bandar Melaka.
Jadi mana-mana kawasan dia mesti ada pusat bandar dia, ataupun dekat bandar tu dia ada pusat dia. Okay, baik. Samalah juga macam dalam peta minda. Okay. Dalam kita buat peta minda kita kan, okay, dia ada pusat dia. Okay. Jadi sebenarnya pusat bandar tadi tu kita boleh lihat kalau kita nak bandingkan dengan peta minda kita, dia diumpamakan ataupun mewakili kepada idea utama kita. Ataupun main idea kita. Jadi macam kalau kita buat peta minda, main idea dia mesti di tengah-tengah. Samalah macam kalau pusat bandar, biasanya dia di tengah-tengah. Jarang lah kalau orang buat bandar dekat tepi. Ada tak ada? Ada benda tu. Tapi jarang. Okay. Samalah juga macam peta minda. Sebaik-baiknya dia di tengah. Okay. Sebab apa? Main idea ataupun idea utama tu kena di tengah-tengah. Sebab bila kita letak tengah-tengah, kita boleh mengembangkan dia. Kita boleh kembangkan di atas, kita boleh kembangkan kat tepi kanan, kiri, kita boleh kembangkan kat bawah. Jadi sebab itulah kenapa main idea ni kita kena letak di tengah-tengah. Samalah macam kalau pusat bandar kan. Kalau kita tengok, kenapa pusat bandar dia ada tengah-tengah? Sebab nanti mungkin dia boleh kembangkan lagi bandar tu di sebelah utara ke, sebelah barat ke, di sebelah timur, sebelah selatan. Jadi benda tu dia boleh kembang. Samalah macam dalam peta minda kita. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua kita tengok. Okay, baik, kita tengok di sini. Okay. Dekat sini dia ada jalan-jalan yang utama kan. Okay. Ni Melaka, kita umpamakan macam Melaka Raya ni kira pusat bandar lah. Okay. Lepas tu kat tepi-tepi ni adalah pinggir-pinggir bandar. Okay, baik. Jadi kalau kita tengok dalam peta ni juga, dia ada kita panggil dia sebagai jalan raya lah, ataupun jalan yang utama. Okay, maksud jalan utama ni jalan yang lebih besar. Mungkin dia 2 lorong ke, maksudnya jalan besar lah. Okay, macam mana? Contohnya macam jalan Hajebat, jalan Merdeka, jalan Parameswara, jalan Sheikh Abdul Aziz. Okay, jadi jalan-jalan ni dia adalah jalan yang besar lah kalau kita lihat kan. Okay. Samalah juga macam kita punya peta minda kita. Okay. Baik, dekat dalam peta minda kita, kita dah buat kita mulakan main idea ataupun idea utama kita di tengah-tengah. Okay. Jadi daripada kita nak bawa idea di tengah, nak pergi ke setiap penjuru ni, jadi dia akan ada jalan besar lah ataupun cabang yang besar ataupun garis yang besar. Okay. Tengok macam ni. Kita tengok balik dekat sini. Ni. Okay. Jadi kita tengok contoh kat sini. Okay. Daripada main idea ni kan, main idea ni very buzzer. Okay. Jadi dia kat sini dia ada cabang yang tebal. Bagi setiap yang berdekatan dengan main idea ni, semuanya cabang yang tebal. Okay. Baik, jadi cabang tadi tu dia sebenarnya dia membawa daripada main idea ataupun idea pusat ataupun idea utama ke proses ke setiap penjuru. Sebab itulah pentingnya kenapa ada cabang yang tebal lah ataupun main road. Okay, baik. Jadi seterusnya dekat setiap jalan yang besar tadi ni kan, Jalan Merdeka, Jalan Sheikh Abdul Aziz. Okay, jadi dekat setiap jalan ni dia ada jalan yang lebih kecil ataupun cabang yang lebih kecil ataupun lorong yang lebih kecil. Okay. Jadi sebenarnya jalan yang kecil ni ataupun cabang ni tadi dia mewakili kepada pemikiran sekunda kita lah. Okay. Baik, macam contohnya macam tadi kan yang peta minda Very Buzzer tadi. Jadi dekat dalam peta minda dia, okay, dekat yang educator tadi kan, dia pun pecahkan. Okay, dia boleh pecahkan lagi. Okay. Ataupun mungkin contoh kalau kita buat peta minda berkaitan dengan kita ambil lah apa-apa tajuk. Okay, kita ambil tajuk berkaitan dengan alam sekitar. Okay, contoh kita nak buat peta minda berkaitan dengan alam sekitar. Okay. Jadi dekat dalam peta minda alam sekitar kita tu, kita adalah beberapa cabang yang tebal. Contohnya mungkin yang pertama, faktor pencemaran
Yang kedua kita tulis faktor. Yang kedua mungkin kita letak kesan. Yang ketiga langkah. Yang keempat cara untuk mengatasi. Contoh macam itulah. Jadi dekat faktor tadi tu kita pun kecilkan. Contoh kita pun senaraikanlah faktor pertama apa, faktor kedua apa, faktor ketiga apa. Lepas tu dah siap dekat faktor, kita senaraikan yang dekat langkah contoh. Kita pun senaraikan langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga apa. Kat situlah. Ataupun contoh kita nak ambil contoh mudah kan. Kita nak membincangkan, kita nak buat satu topik bertemindah berkaitan dengan solat. Contoh kita nak buat berkaitan dengan solat lah. Jadi dekat solat tu, kita katakanlah solat tu kita letak dekat tengah kertas lah. Kita ambil kertas, kita pun letak tengah-tengah tu solat. Lepas tu di setiap yang dekat tu cabang yang utama ni ataupun cabang yang tebal ni, kita boleh letak mula-mula mungkin kita letak syarat sah solat ke, lepas tu membatalkan solat, lepas tu rukun solat ke, lain-lain lah. Lepas tu contoh yang tadi yang cabang syarat sah solat, kita pun senaraikan lah apa syarat 1, syarat 2, syarat 3. Dan lepas tu yang rukun tadi, kita pun senaraikan lah berapa ada rukun solat. Contohnya rukun solat ni ada 3. Dan lepas tu kita pecahkan lagi. Dekat 3 tu kita pecah lagi. Itu yang dimaksudkan dengan pertemindahan. Macam kita tengok peta bandar Melaka kan, dia ada jalan yang besar kat sini. Lepas tu di setiap jalan besar ni dia ada kecil-kecil dia. Sampailah ke hujung. Okey, baik. Jadi di samping pusat bandar, di samping ada jalan yang tebal ataupun jalan utama, di samping jalan yang lain ataupun jalan yang kecil. Okay, kita juga kalau kita tengok dekat dalam peta ni, peta bandar kita juga ada image ataupun satu bentuk yang khas ataupun ciri yang khas. Jadi kita tengok kat sini. Apa yang ada kat sini? Okay. Kat sini ada apa nama ni? Gereja ni kan, gereja Belanda. Okay. Lepas tu kita ada Masjid Kling. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Museum Maritim. Banyak lagi lah special image kat sini ataupun image-image yang lain. Yang mana dia sebenarnya dia mewakili tempat-tempat yang menarik. Kenapa? Cuba kita fikir, kenapa dekat dalam peta minda dia letak benda ni? Supaya sebenarnya dia nak mudahkan untuk kita ingat dekat mana tempat ni. Okay. Samalah macam kita buat peta minda kan. Okay. Kenapa kita kena letak gambar? Okay. Sebenarnya nak letak tak nak letak tu itu terpulang lah, tapi sebaiknya letaklah. Sebab apa? Sebab bila kita ada gambar, kita mudah nak ingat. Okay. Okay, jelas kan setakat ni? Faham Ini okay. Okay, jadi baik, peta minda ni sebenarnya dia ada satu cermin luar bagi satu pemikiran yang bersinar ataupun pemikiran semula jadi menjadi untuk kita nak permudahkan oleh satu proses yang mana kita gunakan kata kunci. Okey, baik. Okey, seterusnya kita akan lihat what are mind map ataupun apakah peta minda itu. Okay, baik. Yang pertama, jadi mind map ni dia dekat sini dia tulis provide a holistic overall picture showing all aspect of the topic. Okay, jadi maksud kat sini peta minda ni sebenarnya dia telah macam mana cakap, dia menyediakan satu gambaran yang menyeluruh. Dia menyediakan satu gambaran yang menyeluruh dan dia menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. Contohnya macam kita nak buat contoh,
kita nak buat topik berkaitan puasa. Contoh kita buat topik berkaitan puasa. Okay. Jadi kat dalam peta minda puasa kita tu, kita pun letaklah apa syarat untuk nak berpuasa ni. Apa syarat sah puasa, apa benda yang boleh membatalkan puasa, apa perkara makruh kalau kita berpuasa ni, apa golongan yang dilonggarkan boleh berbuka puasa, contoh. Okay, jadi kita membincangkan berkaitan keseluruhan berkaitan dengan topik tersebut lah. Okay. Itu yang pertama. Jadi ingat peta minda ni, apa peta minda ni? Peta minda ni dia menyediakan satu gambaran yang menyeluruh dan menunjukkan semua aspek di dalam topik tersebut. Jadi contohlah macam kamu nak buat peta minda, kamu ambil dalam kita katakanlah kamu ambil satu peta minda dalam satu topik pemikiran kreatif, contoh. Okay. Jadi dekat dalam pemikiran kreatif tu, katakanlah peta minda yang kamu buat tu, kamu pun senaraikan, mungkin kamu letaklah mula-mula definisi pemikiran kreatif apa, lepas tu apa ciri-ciri pemikiran kreatif, lepas tu apa beza kreatif, inovatif dengan innovation dengan invention, lepas tu apa kesan kalau kita fikir kreatif, banyaklah. Jadi dekat situ kita telah melihat satu gambaran yang menyeluruh berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan. Okay, itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua pula, mind map ni, okay, dia portray different idea radiating from a center thought or subject. Okay, jadi kalau kita tengok sebenarnya dalam peta minda ni, dia menggambarkan satu idea-idea yang berbeza yang memancar dari pemikiran atau subjek utama. Okay, contohnya macam mana? Dia kita melihat satu gambaran idea-idea yang berbeza. Okay, contohnya macam kita nak buat satu peta minda, kita nak membandingkan, misal kata kita nak membandingkan antara satu benda. Jadi sebenarnya kita boleh juga sebenarnya nak buat peta minda ni. Okay, misal kata kita buat peta minda contoh dekat peta minda kita tu kita tulis lepas SPM. Contoh lepas SPM. Okay. Jadi mungkin dekat cabang kita pecahkan lepas SPM ni, kita pecahkan kepada dua. Okay. Yang belah kiri kita buat lepas SPM bekerja. Yang sebelah kanan kita buat sambung belajar. Contoh. Okay. Jadi dekat bekerja ni mungkin kita pecahkan lagi apa dia punya pro dia, ataupun apa benda yang baik kalau kita bekerja. Okay. Lepas tu kita buat apa kontra dia kalau kita bekerja. Okay. Lepas tu yang sebelah kanan tadi tu kita buat apa pro ataupun kebaikan kalau kita sambung belajar. Kemudian apa kebaikan atau apa keburukan sekiranya kalau kita sambung belajar. Okay. Jadi kat situ kita sebenarnya boleh lihat satu idea yang berbeza lah. Jadi kita boleh tengok apa kebaikan antara bekerja dengan sambung belajar, dan juga kita boleh tengok apa keburukan bila kita bekerja dengan apa keburukan bila kita sambung belajar. Okay, baik. Itu peta minda. Okay, seterusnya mind map ni dia flow from main topic placed on thick brush near the center to subtopic on thinner branch, and finally detail on thin brush on the edge. Okay, jadi maksudnya kat sini kan peta minda ni dia adalah dia membawa satu aliran yang mana aliran tersebut dia berasal daripada topik utama tadi, idea utama tadi, yang mana dia kita letakkan di sekitar idea utama tadi adalah cabang yang lebih tebal. Maksudnya kita buat cabang yang tebal, berhampiran dengan pusat, ke subtopik yang cabang yang lebih nipis, dan akhirnya lagi nipis. Maksudnya sampai ke hujung tu dia lebih lebih kecil lah, ataupun garisan tadi tu dia lebih kecil. Dekat dengan idea pusat dia besar.
Okay. Bila dia pergi dia pergi cabang, ada satu cabang, dua cabang, okay, kecil. Okay, lepas tu kita buat lagi cabang makin kecil sampailah ke penjuru. Okay. Okay, jadi mind map juga show the link between different concept. Sebenarnya dalam perteminda ni juga dia boleh menunjukkan satu hubungan yang sangat berbeza antara menunjukkan hubungan antara konsep yang berbeza. Maksudnya sebenarnya dekat dalam perteminda ni kita boleh lihat mungkin ada dua konsep yang berbeza yang mana kita boleh keluarkan lah. Contohnya macam mana? Misal katalah kita nak buat macam perteminda tadi kan. Lepas SPM sama belajar ataupun bekerja. Ataupun mungkin kita nak buat satu perteminda. Contohnya macam ni. Kita buat perteminda bekerja. Contoh bekerja. Di bandar ataupun di luar bandar. Contoh. Saya kata contoh. Dekat luar bandar ni kita pun dekat bandar ni kita senaraikan apa kebaikan kalau bekerja kat bandar ni. Mungkin kebaikan dia gaji dia tinggi. Pengalaman bagus. Maksud saya pengalaman bagus maksudnya mungkin kalau bekerja dekat bandar ni kita boleh jumpa dengan ramai-ramai orang. Apa keburukan kalau kerja dekat bandar? Mungkin kita akan menghadapi kesesakan lalu lintas. Lepas tu mungkin kita akan buang masa. Contohnya macam tu lah. Lepas tu kita pergi pula dekat, apa kebaikan kalau kita bekerja di kawasan bandar ni? Bekerja di kawasan luar bandar. Mungkin kebaikan dia kos sara hidup murah. Lagi apalah kita senaraikan. Lepas tu apa keburukan kalau kita bekerja di kawasan luar bandar? Mungkin gaji dia kecil. Lepas tu kadang-kadang mungkin ada majikan yang tidak ada dia tidak ada caruman EPF ke, macam tu lah. So maksudnya kita menunjukkan apa hubungan antara dua konsep yang berbeza. Macam contoh bekerja dengan belajar ke, ataupun mungkin kita nak buat apa-apalah, contohnya macam poligami dengan monogami. Jadi apa kebaikan, apa keburukan. Jadi kat situ kita boleh tengok berdasarkan kita buat terminal ni. Jelas baik, saya teruskan lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tau. Jangan malu. Baik, seterusnya. Ni tak dia. Kita lihat. Sebenarnya perteminda ni kita boleh gunakan untuk buat apa? Ataupun what can mind map be used for? Pertama, outline your idea on a subject. Jadi sebenarnya perteminda ni dia boleh menunjukkan ataupun dia boleh keluarkan idea kita berkaitan dengan sesuatu subjek. Subjek ni dia bukan saja benda yang kita belajar. Betul lah benda tu. Itu subjek lah. Contoh macam matematik ke, kita belajar macam kamu belajar DIPAK. Dalam DIPAK ada subjek-subjek yang ni lah kan. Tu betul lah tu. Tapi apa yang dimaksudkan dengan subjek ni, benda yang kita nak bincangkan. Contohnya macam kita nak bincangkan berkaitan dengan solat. Jadi kita pun keluarkan apa idea kita berkaitan dengan solat ni. Ataupun mungkin kita nak buat satu perteminda, kita nak contohnya kita nak buat satu perteminda berkaitan dengan diri kita, contoh. Jadi kita keluarkan apa berkaitan dengan diri kita. Hobi kita apa. Jadi kita buatlah. Macam kata kalau hobi kita main badminton, kita pun ada lukis bulu tangkis ke, raket badminton ke. Macam tu lah. Yang kedua, apa yang kita boleh gunakan dengan mind map ni, kita boleh organize your thought. Ataupun kita boleh
menyusul kita punya pemikiran kita lah. Sebab macam contoh kalau kita tak buat peta minda, kadang-kadang dia boleh berserabut. Kalau berbanding kalau kita buat ni lah. Sebab macam kadang-kadang kan kalau kita tak keluarkan, contohnya macam kita nak buat karangan. Macam kamu semua kan dulu masa sekolah menengah pernah kan buat karangan kan. Jadi kalau misal kata kita tak buat peta minda, kita main buat je kan. Kadang-kadang benda tu dia macam berserabut, kita tak nampak dia punya flow dia macam mana. Ataupun dia punya apa yang flow? Dia punya flow lah. Maksudnya kita tak nampak flow dia macam mana. Okay. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, mind map juga. Okay. Dia boleh visualize a whole concept. Ataupun menggambarkan keseluruhan konsep. Contohnya, kamu nak buat peta minda, macam kata kamu nak buat tentang makanan sihat. Contoh makanan sihat. Okay. Jadi, kamu pun buatlah satu peta minda berkaitan dengan makanan sihat. Jadi dekat situ, kamu pun letaklah senaraikan karbohidrat. Okay. Lepas tu ada senaraikan vitamin. Okay. Lepas tu dekat vitamin tu pecah pula. Ada vitamin A lah, vitamin C lah, vitamin B lah, D lah semualah. Okay. Lepas tu senaraikan apa lagi? Lemak. Okay. Lepas tu apa lagi? Senaraikan macam-macam lah. Jadi kat situ kita boleh melihat keseluruhan konsep berkaitan dengan makanan tersebut. Okay. Ataupun mungkin kita nak buat berkaitan dengan pengangkutan awam contoh. Kita pun senaraikan apa benda konsep berkaitan dengan pengangkutan awam. Itu yang kita boleh gunakan berkaitan dengan peta minda ni. Sebenarnya peta minda ni kita jangan terhadkan ni. Kita boleh buat apa-apa saja berkaitan dengan peta minda. Okay. Seterusnya, mind map juga dia boleh gunakan untuk take and review note. Okay, maksudnya kat sini kita nak mengambil dan untuk kita nak semak semula nota-nota kita. Macam contohnya macam kamu ambillah apa-apa lah subjek yang kamu belajarkan. Jadi cara untuk macam katalah kamu dulu pernah belajar subjek pengajian Malaysia, contoh pengajian Malaysia. Jadi subjek pengajian Malaysia kamu mungkin kadang-kadang kalau kita nak keluarkan, kita akan ambil masa yang lama. Jadi cara yang ni sesuai untuk kita buat adalah kita buat peta minda. Contohnya kita buat tajuk, contohnya kita ambil tajuk berkaitan dengan doktrin pengasingan kuasa. Dekat dalam doktrin pengasingan kuasa tu kita pun pecah. Kata kalau kita buat dekat tengah doktrin pengasingan kuasa, lepas tu kita pun pecah. Ada legislatif, ada eksekutif, ada judisiari. Lepas tu kita pecah lagi. Eksekutif ni apa? Legislatif ni apa? Judisiari ni apa? Contoh macam itulah. Jadi sebenarnya macam apa-apa je lah subjek yang kamu belajar, boleh je kalau misal kata nak buat peta minda. Tujuannya adalah untuk kita nak ingat balik ataupun kita nak recall balik apa yang kita belajar. Untuk kita nak semak balik apa yang kita dah belajar. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima, mind map juga ataupun peta minda juga kita boleh gunakan untuk kita nak membuat esei ataupun kita nak buat karangan lah. Okey, contohnya kita nak buat karangan apa? Kita nak buat karangan kita nak buat karangan berkaitan dengan alam sekitar. Karangan alam sekitar, kita pun mungkin kita senaraikan apa faktor pencemaran alam sekitar. Lepas tu apa faktor apa langkah-langkah untuk kita nak mengatasi masalah tersebut. Lepas tu apa kesan kalau kita tak jaga alam sekitar. Jadi dekat situ kita boleh senaraikan, listkan, kita buat peta minda. Ataupun mungkin kita buat, contohnya kita buat satu tajuk berkaitan, contoh René Descartes. Dekat René Descartes tu kita mungkin boleh buat, berkaitan dengan René Descartes ni apa yang ada. Mungkin kat situ kita boleh keluarkan apa sumbangan René Descartes. Lepas tu apa faktor ke apa, latar belakang ke. Jadi kat situlah sebenarnya
kita boleh gunakan peta minda untuk kita nak merancang, untuk kita nak buat karangan ataupun esei. Okay. Okay, seterusnya, peta minda juga dia boleh gunakan untuk revise for your exam. Okay, ataupun untuk kita nak mengulang kaji ataupun kita nak menyemak semula, ulang kaji lah, untuk kita gunakan semasa dalam peperiksaan. Sebab contoh kalau macam waktu peperiksaan, kita sebenarnya dia adalah satu waktu yang ringkas. Maksudnya sekejap je. Dan kadang-kadang memang kalau kita nak tak sempat lah. Kalau misal kata contoh lah, kita ambil satu okay, kita belajar contoh masa sekolah menengah dulu, okay, kamu belajar katakanlah kamu ambil prinsip akaun. Okay. Jadi kamu ambil subjek prinsip akaun ni, katakanlah dia ada 11 bab. Okay, keluar dalam SPM. Okay, kalau kita nak belajar 11 bab tu dalam masa 1 hari ataupun 2 hari memang tak cukup lah. Okay. Jadi apa cara yang mudah adalah dengan cara kita buat peta minda. Kita pun buatlah kata kunci dia apa. Jadi kita boleh ingat benda tu. Jadi sebenarnya peta minda ni kita boleh guna lah untuk kita nak ulang kaji peperiksaan. Okay. Baik, sikit lagi Okay, seterusnya kita lihat ni. Okay. Apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada peta minda ni? Sebenarnya apa benda lah, setiap benda yang ada ataupun yang manusia cipta ni memang dia ada kita tak nafikan lah, ada kebaikan dan ada keburukan. Malah kalau kita tengok diri kita pun sebenarnya ada benda yang baik, ada benda yang kurang baik. Sama lah macam peta minda ni, dia ada kebaikan dia ada keburukan. Okay, baik. Kebaikan yang kita boleh lihat dalam peta minda ni, okay, yang pertama adalah adaptable. Okay, apa yang dimaksudkan dengan adaptable ni? Okay, adaptable ni maksudnya kita boleh menyesuaikan dia lah. Kita boleh menyesuaikan dia. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan adaptable ni? Okay, peta minda ni kita boleh sesuaikan dengan kita gunakan untuk masa kuliah kita. Untuk kita nak buat nota daripada buku kita, ataupun mungkin kita nak merancang untuk nak buat esei. Macam tadi saya cakap kan, kita nak buat esei berkaitan dengan alam sekitar. Okay, lepas tu kita pun buatlah peta minda. Yang mana ataupun kita nak membuat tugasan-tugasan yang kurang berstruktur. Jadi sebenarnya peta minda ni lebih sesuai lah. Okay, itu yang pertama, adaptable. Adaptable ni maksudnya dia boleh disesuaikan. Okay. Yang kedua, kebaikan peta minda ni easy to add idea later and anytime. Ini maksudnya sebenarnya dekat dalam peta minda ni, kebaikan dia kita boleh untuk nak menambah mana-mana idea pada bila-bila masa di masa akan datang lah. Jadi sebenarnya kalau orang buat peta minda ni, kita tak nafikan sebenarnya peta minda ni dia kadang-kadang ada orang buat peta minda ni dia mengambil masa yang lama lah. Sebab benda tu dia boleh tambah lagi. Okay. Itu kebaikan dia lah. Okay. Yang ketiga, kebaikan peta minda ni help you focus on the link and relationship between idea, so you do not have so you do not just have disconnect fact. Okay, jadi maksudnya kat sini sebenarnya peta minda ni kebaikan dia boleh membantu kita untuk nak fokus ataupun fokus lah. Okay. Dalam berkaitan antara satu hubungan topik yang sedang kita bincangkan, supaya kita ni tidak menyeleweng. Menyeleweng maksudnya macam ni, sebab kadang-kadang kan kalau kita buat karangan kan, katakanlah kalau kita buat karangan, kita tak merangka karangan tu, tapi kita tak buat peta minda. Jadi mungkin kadang-kadang karangan kita tu kita akan menyeleweng lah. Maksudnya kita terkeluar daripada poin yang kita nak bincangkan. Contohnya macam kita nak bincangkan poin A, tapi tiba-tiba keluar poin C, poin D. Okay, sebab itulah pentingnya ataupun
baiknya pemindah. Baik. Seterusnya kita tengok kebaikan pemindah. Can be personalized with picture and symbol to make things more memorable. Jadi maksud kat sini, pemindah ni kita boleh memperibadikan pemindah ni lah dengan cara macam mana kita peribadikan. Kita letaklah gambar ke, simbol ke, yang mana benda tu kita boleh rasa mudah untuk kita nak ingat. Sebenarnya kalau kamu tengok kan yang nombor 4 ni kan, can personalize ni maksudnya kita boleh peribadikan. Sebenarnya benda tu memang benda baik, tapi dia di samping dia baik, tapi dia ada keburukan dia. Keburukan dia apa? Keburukan dia kalau benda tu kita boleh peribadikan, jadi orang selain daripada yang membuat pemindah ni, kadang-kadang mungkin dia tak faham. Bukanlah semua orang. Mungkin kadang-kadang, contohlah kalau kita gunakan akronim. Pernah dengar tak akronim ni apa? Afrika Sofian, pernah dengar tak akronim apa? Pernah tak? Tak pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah? Okey, tak apa. Okey, akronim ni dia sebenarnya dia ada satu singkatan daripada beberapa perkataan untuk dijadikan satu kata kunci lah. Contohnya macam mana okay, katakanlah kita nak buat satu macam kata, macam contoh kita nak ingat warna pelangi. Saya tak pastilah sama ada kamu pernah dengar ke tak. Macam dulu masa saya sekolah dulu, cara kita nak ingat warna pelangi ni, dia ada pelangi kan ada 7 warna kan. Jadi dia ambil daripada perkataan yang awal ni, dia pun buat satu kata kunci ataupun satu benda yang yang akronim maksudnya kita singkatkan. Kita ambil kata kunci bagi setiap perkataan, kita buat benda lah untuk kita nak ingat. Okay. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita memperibadikan benda kita, okay, macam nota kita kan, kita buat short form ke apa, kita mungkin faham apa yang kita buat, tapi orang lain dia tak faham. Itu keburukan lah. Dia di sebalik kebaikan dia tu ada juga keburukan dia. Keburukan dia orang tak faham, bukan orang tak faham, orang boleh confuse lah ataupun kurang mengerti atau kurang faham berkaitan dengan nota kita. Tapi kalau macam kita buat biasa-biasa je, orang boleh faham, itu tak ada masalah. Baik, itu yang keempat lah, maksudnya kita boleh peribadikan. Okay. Dan yang kelima, sebenarnya pemindah ni dia ada satu alat yang sangat berguna lah untuk kita nak meringkaskan maklumat yang begitu banyak. Contohnya macam topik ke apa-apa topik lah. Okay, itu antara kebaikan pemindah. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada soalan ni? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan soalah kejap. Okey, baik. Jadi saya nak tanya kepada Fatin Nur Farisha. Dah masuk ke Fatin Nur Farisha? Saya, sir. Ada? Ya. Okey, baik. Apa yang Fatin faham berkaitan dengan pemindah ni? Pemindah ni yang saya faham, kita meringkaskan satu benda yang macam satu benda informasi yang panjang, kita ringkaskan supaya orang lebih mudah faham. Okey, baik. Okey, baik. Betul. Terima kasih Fatin Farisha. Okey, baik. Seterusnya Muhammad Zulfadli tak masuk lagi? Tak ada. Okey, tak apa. Zulfadli tak ada. Fariha Nazira dah masuk ke? Fariha Nazira.
Tak ada. Okay, tak apa kalau tak ada. Saya nak panggil siapa yang tadi saya tak tick lagi. Okey, Ashikin Mokhtar. Ada tak Ashikin Mokhtar? Tak masuk juga Ashikin Mokhtar. Okey, tak apa. Izzatul Adawiyah? Ada Izzatul Adawiyah? Saya sir. Okey, baik. Soalan saya, boleh bagi satu point apa kita boleh umpamakan antara peta minda ni dengan peta sebuah bandar? Satu je. Ataupun kalau nak bagi lebih pun boleh juga. Beza sir. Macam beza ke? Bukan beza. Kita nak kan tadi saya ada beritahu berkaitan dengan peta dalam bandar. Okay, jadi apa kita boleh lihat persamaan untuk kita nak lihat antara peta minda dengan peta di bandar ni? Okey, macam peta minda dengan peta dekat bandar dia sama sebab dia nampak macam bercabang dan nampak ringkas untuk tengok. Betul tak sir? Itu salah satulah. Okay. Kalau dalam peta, kalau kita lihat dalam peta bandar kita mungkin ada jalan-jalan yang mula jalan yang besar dekat kawasan pusat bandar, dia ada jalan besar. Okay, lepas tu di jauh-jauh sikit dia adalah jalan-jalan yang kecil. Samalah macam peta minda kita di berhampiran dengan idea utama ataupun idea pusat tadi, kita gunakan cabang yang tebal. Lepas tu daripada cabang tebal tu kita ringkaskan ataupun kita pergi kepada cabang-cabang yang lebih nipis. Okay, baik, terima kasih. Okay, seterusnya Izzati Ceh Fauzi. Ada ke Izzati Ceh Fauzi? Tak ada? Okay. Saya. Okey, jadi soalan saya, peta minda ni kita boleh gunakan untuk apa? Maksudnya? Apa yang kita boleh buat dengan peta minda ni? Sekejap sir. Peta minda ni kita boleh buat macam rujukan setiap kan peta minda ni macam ringkasan daripada setiap pelajaran, so boleh guna untuk rujukan kalau ujian ke. Okay, baik, terima kasih. Okay, jadi peta minda ni kita boleh meringkaskan untuk kita misal kata nak rujuk untuk ujian ke. Okay, baik. Seterusnya Siti Aisyah Imran. Okey, Siti Aisyah. Apa lagi kebaikan? Kebaikan pula. Apa lagi yang kita boleh gunakan dari peta minda ni? Apa lagi kita boleh gunakan? Menggambarkan keseluruhan konsep. Okey, tu Aisyah Imran Saya bukan tanya. Tak, saya nak tanya Aisyah Imran je. Okey, ada ke Aisyah? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Okey, Syamin Farhanin. Ada Syamin Farhanin? Yes sir. Okey, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk peta minda ni? Boleh hubungkan antara konsep yang berbeza. Okey, kita boleh menghubungkan antara konsep yang berbeza. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Nur Sabrina. Nur Sabrina. Okey, baik. Apa kebaikan peta minda ni? Apa kebaikan peta minda? Ada tak Sabrina? Nur Sabrina.
Oh tak ada. Okay, tak apa. Saya nak tanya Umi Mimi. Ada Umi Mimi? Saya sir. Okey, apa kebaikan dari peta minda ni? Boleh membuat untuk kuliah. Okey, boleh kita gunakan untuk nak dibuat semasa kuliah. Okay, baik. Terima kasih Umi Mimi. Okey, baik. Jadi untuk hari ni saja. Jadi yang lain untuk pada kelas akan datang kita akan lihat macam mana untuk kita nak melukis ataupun kita nak buat satu peta minda ni lah. Okey. Jadi untuk tugasan kumpulan nanti saya akan create folder insya-Allah dalam minggu ni juga. Saya akan create folder untuk hantar. Cuma yang hantar tugasan kumpulan tu wakil sahaja. Dengar, wakil sahaja. Jangan maksudnya dalam satu kumpulan tu ada 5 orang. Contohlah ada 5 orang ke 4 orang. Cuma seorang saja yang hantar. Dan wakil kumpulan tu kalau boleh tulis senarai nama ahli kumpulan lah. Faham sebab nanti kalau kamu tak tulis okey. Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada apa-apa kita boleh bersurai lah. Tak ada. Ada sir. Okay, Ada sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih.